天早上的纪律，我们求上帝来帮助我们。Amin. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita, memberi kado kepada kita sebuah hadiah. 呀，神给我们一件非常好的礼物， yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. 我们可以开我们的屋子里面力气手，一件礼物。力气。 Nomor 7, 力气手。Tuhan, kami tidak bisa melihat Engkau dengan mata kami, tetapi kami punya iman yang terus menghadap kepada Engkau. Kasihanilah kami ya Tuhan. Engkau memberikan matahari yang tidak pernah tinggal diam, selalu menyinari kami dengan dunia seisinya, agar kami bisa hidup walaupun di tengah-tengah bersinar ada awan yang melintasi. Tapi Engkau tetap bersinar kepada dunia ini. Jadikan kami ini Tuhan, yang tidak bisa melihat Engkau secara kasat mata, tapi melalui iman kami ingin membuktikan bahwa Tuhan mengasihi kami. Engkau memberikan kehidupan, memberikan alam semesta yang begitu indah, yang tidak pernah lalu di dalam dan hingga saat ini. Ada matahari, ada air, ada udara, dan ada bumi. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Selain Kau
ada yang lain. Kau sungguh agung dan mulia, menyelamatkan kami orang yang berdosa. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan nomor 9, Cuni Iwa. 我们唱第9首《除你以外》。Perasaan itu kadang-kadang tidak selalu bisa selesai. 我们的情感有的时候不能够控制。 Berharaplah tetap kepadanya. 我们就仰望上帝。 Kita memuji Tuhan nomor 28. Setelah itu kita akan dengar firman Tuhan. 我们唱诗28首，我的心啊。 我的心啊，我有我所
弟兄姐妹们平安。平安。 Salam damai saudara terkasih dalam Tuhan. 很高兴今天早上我们又可以聚集在一起敬拜赞美主。 Bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah dan memuji Tuhan. 在还没有进入正道之前，我们先做一个祷告。 Sebelum masuk dalam renungan firman, terlebih dahulu kita berdoa. 亲爱的恩主，我们满心感谢赞美你。主啊，清晨你再一次给我们有健康、有机会、有活泼的灵命，我们渴慕来到你的圣宝座前。这个时候，我们已经到你的圣宝座前，我们已经歌颂赞美你。我们要聆听你的话语，求主高莫我们两位软弱的仆人，能够把你的真理释放得清楚明白，翻译得清楚明白，让每一个在座的弟兄姐妹们都能够得着造就。感谢你主耶稣，垂听祷告，奉主名求的，阿门。阿门。我们来看一处的经文，取自马太福音。 Mari kita buka satu bagian dari Alkitab yang terambil dari Matius 第19章 pasal 19第16到21节， ayat 16 sampai 22 22. Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22. 我们先用印尼语来读，我们当用印尼语来读。 Hanya dibacakan dalam bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan, Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22. 马太福音19章16节到22节。 Matius 19 ayat 16 sampai 22, demikian firman-Nya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. 弟兄姐妹，从这一处经文，我们来学习一个主题，就是敢于牺牲。 Dari perikop Alkitab ini sama-sama belajar satu tema, yakni berani berkorban. 经文说，有一位有钱的少年人问耶稣说：“夫子，我该做什么才能够得着永生？” Seorang muda kaya bertanya kepada Yesus, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat?" 耶稣说：“若你要得着永生，就要遵守诫命。” Jawab Yesus, "Kalau mau hidup kekal, taati perintah Allah." 少年人说：“问什么诫命呢 Orang muda itu bertanya, "Perintah yang mana, Yesus?" 耶稣说：“就是不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证。” Jawab Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. 当孝敬父母，又当爱人如己。” Hormati ayah dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. 那少年人一定很高兴，因为他全部都做了。 Orang muda ini sangat senang karena semuanya itu sudah ia 他 lakukan. 说：“主啊，这一切我都遵守了，还缺少什么吗？” Maka jawab orang muda itu, "Yesus,
semua ini sudah aku lakukan, masih kurang apa? 耶稣说：“如果你要真正的做完全人，你要得着永生，就要去变卖你所有的财产，分给穷人。” Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, maka pergilah, jualah harta milikmu, berikanlah kepada orang miskin. 就有财富在天上。 Maka engkau akan beroleh harta di sorga. 还有，你要跟从我。 Lalu datanglah kemari, ikutlah aku. 哇，这个少年人听了，就忧忧愁愁的走了。 Ketika orang muda itu mendengar jawaban Yesus, dengan sedih ia pergi meninggalkan 因为 Yesus. 他的财产很多很多。 Karena banyaklah hartanya. 那弟兄姐妹，我们发现这少年人，他紧紧的握住他的财产。 Di sini kita melihat orang muda ini memegang dengan erat hartanya. Suaranya kencang sedikit dari Oh. kamu sendiri. 弟兄姐妹，我们发现这个少年人紧紧的握住他的财产， Kita lihat orang muda ini memeluk dengan erat hartanya. 他不敢为了得做神的国而牺牲，而失去他的一切财产。 Ia tidak rela mengorbankan harta kekayaannya guna memperoleh kerajaan Allah. 弟兄姐妹们， Saudara terkasih, 请问我们怎么样可以知道我们的另一半、我们的太太或者我们的丈夫，他很爱我们？ saudara sekalian, dengan cara apa kita dapat melihat seseorang itu mengasihi pasangannya atau tidak? 弟兄姐妹可以回答，或者说我怎么样知道我们的父母亲这么的爱我们？ Bagaimana cara kita dapat melihat orang tua kita mengasihi kita? 每个 Dari 人 mana kita 都可 lihat? 以回答。我这里 Setiap kita boleh menjawab. 小小的礼物， Ada hadiah spesial bagi yang bisa 这个 menjawab. 是没有糖的呀，没有糖的饮料， Sugar free. 黑芝麻。弟兄姐妹们可以回答，两个人呀，我们怎么样知道我们的爸爸妈妈这么的爱我们？我们怎么样知道我的丈夫、我的太太这么爱我们？ Dari mana kita dapat melihat papa mama mengasihi kita? Dari mana kita melihat suami atau istri kita mengasihi kita? 他怎么样对待我们，就可以知道他爱我们。怎么样对待？他怎样对待我们，就知道他爱我们，他关心我们，就是他的。 Dari cara mereka memperlakukan kita, bagaimana mereka merawat 差不 kita, 多还有要 mengasihi kita. 要回答的吗？ Rela berkorban, betul. 当我们的对方，我们所爱的人，他愿意牺牲；当我们有生病啦，我们有难题的时候，他愿意牺牲，为了我们，就证明他是爱我们。 Ketika kita dalam kesulitan, penderitaan, sakit penyakit, mereka berani berkorban untuk kita. Itu adalah tanda mereka mengasihi kita. 小小的礼物给你，还有阿欣姐妹，因为她大一半也得到礼物。他给个问题了，我不知道。不是怪他们，我要啦，下一次啦。感谢主。 Syukur kepada Tuhan. 弟兄姐妹很容易。 Sangat mudah. 当我们发现对方能够牺牲为了我们，就证明他很爱我们。阿门。 Ketika seseorang berani berkorban untuk kita, dari situ kita melihat dia mengasihi kita. 因 Amin. 为我们知道牺牲不是很容易的， Karena pengorbanan bukan hal yang mudah dilakukan. 牺牲会扰乱了我们舒适的生活。 Pengorbanan dapat mengusik kehidupan kita yang nyaman. 牺牲可以使我们失去了自由， Pengorbanan membuat kita kehilangan kita punya kebebasan 而且可能会失去一切。 dan kehilangan segalanya. 所以只有透过真诚的牺牲的爱，就能够证明出来。 Hanya dengan pengorbanan dan kasih yang tuluslah yang dapat membuktikannya. 见证有一对非常恩爱的夫妇， Ada sepasang suami istri yang saling mengasihi. 虽然他们结婚了好几年，但是还没有孩子。
Meskipun mereka sudah menikah beberapa tahun, mereka belum dikaruniai keturunan. 但是他们跟对方呢，两个人都非常的恩爱，没有一点改变。 Namun mereka saling mengasihi dan tidak ada perubahan kasih di antara mereka. 无论到哪里，他们都是连在一起的， Dimanapun mereka pergi, mereka selalu nempel bersama. 一同去教会敬拜赞美主， Sama ke gereja, beribadah memuji Tuhan. 一同到巴萨去吃早点， Bersama ke pasar sarapan pagi. 一同去超级市场看这个电影， Bersama ke mall, nonton di bioskop. 一同出国等等。 Bersama-sama ke luar negeri. 总之，他们两夫妇就是黏在一起， Yang pasti adalah mereka menempel selalu 到哪 berduaan. 里都没有分开的。 Kemanapun mereka berada tidak 但 terpisahkan. 有一天，他的太太忽然中风，半身不遂。 Namun satu hari tiba-tiba istrinya kena stroke dan lumpuh, 不能够走路了， tidak dapat berjalan, 只有坐在轮椅，没有就是躺在床上。 hanya bisa duduk di kursi roda atau berbaring di atas 所 ranjang. 以他一切每一样事情都不能自己操作。 Maka ia tidak mampu melakukan segala aktivitasnya sendiri. 做丈夫的，因为他非常非常的爱他的太太， Sebagai suami karena ia sangat mengasihi istrinya, 他愿意牺牲一切 ia 照顾 rela 他的太太， berkorban segalanya untuk merawat istrinya. 他牺牲放下他的生意，关起门来。 Ia rela mengorbankan tokonya, usahanya ditutup. 他愿意牺牲他的时间、他的体力、他的才干、他的金钱， Ia rela mengorbankan tenaganya, waktunya, hartanya 为了全心全意照顾他的太太。 untuk segenap hati merawat istrinya. 早上为他做早点， Pagi-pagi ia sudah menyiapkan sarapan, 喂他吃， memberikan menuapinya makan, 带他去晒太阳， membawanya keluar untuk berjemur 带 matahari, 他一起在家里家门外呀锻炼身体。 dan di luar halaman perkarangan rumah berlatih gerak 星 tubuh. 期天带他到教会， Minggu membawanya ke gereja, 每个星期带他去医院复诊。 seminggu sekali ia bawa istrinya untuk konsultasi ke dokter. 3年来， 3 tahun lewat, 因为有这样的丈夫，能够牺牲他的爱，这样的来照顾他的太太， karena ada seorang suami yang dengan penuh cinta kasih mengasihi istrinya, 太太的病就渐渐的好了。 maka penyakit istrinya pun perlahan pulih dan sehat kembali. 感谢主， Puji syukur kepada Tuhan. 可以说这个丈夫牺牲的爱太感动了。 Dapat dikatakan bahwa pengorbanan yang didasarkan oleh kasih dari suami ini sangat mengharukan. 弟兄姐妹，就如主耶稣基督，他这样的爱我们。 Sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat mengasihi 我 kita, 相信我们每一个信主的基督徒，我们都会感受到、经历到神怎样的爱我们。 saya percaya setiap kita pasti pernah merasakan bagaimana Yesus Kristus sangat mengasihi kita. 他祝福我们生活中一切的所需，阿门。 Ia memberkati semua kebutuhan kita sehari-harinya. 祝福我们有体力，阿门。 Ia memberkati kita dengan tenaga, 给我们有时间、有才干、有金钱，对不对？ memberikan kita waktu, memberikan kita harta. 他常常会临在我们的生活中，应该我们有感受到，阿门。 Dia selalu ada dalam setiap kehidupan kita dan kita pasti merasakannya. 我们可以感受到、经历他的神迹奇事。 Dan kita juga dapat merasakan mujizatnya atas kehidupan kita. 我们的主耶稣更为了爱我们世人，他愿意牺牲他宝贵的生命， Karena ia mengasihi kita, ia rela mengorbankan nyawanya 并 untuk 死 kita. 在十字架上流出宝血来救赎我们每一个人。 Mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan setiap kita. 弟兄姐妹，我们的主耶稣，他这么的爱我们， Tuhan kita Yesus Kristus sangat mengasihi kita. 连他宝贵的生命都肯赐给我们世人， Bahkan satu-satunya nyawa pun ia rela berikan untuk kita. 何况那一切的祝福。
apalagi berkatnya yang lainnya pasti akan 他不 dilimpahkan. 给我们的呢？ Tidak mungkin Ia tidak memberikannya 对 kepada 吗，弟兄 kita. 姐妹？ Betul tidak? 呀，我相信我们大家都经历过。 Saya percaya 我 setiap 第一 kita 次 merasakan. Saya yang pertama kali kenal. 天天的经历到 Saya 的。 setiap hari merasakan kasih sayang Tuhan. 弟兄姐妹，如果我们说我们爱主， Saudara terkasih, bila kita mengatakan saya mengasihi Tuhan, 我们就要肯定的说，我们要牺牲我们的体力、我们的时间、我们的才干、我们的金钱来给主使用，对吗？ maka saya pun akan berani mengorbankan waktu saya, talenta saya, tenaga saya untuk Tuhan. 因为爱和牺牲是互相交接的、互相关联的， Karena kasih dan pengorbanan adalah dua hal yang saling berkaitan dan bergandengan erat, 是永远不能够分开的。 tidak akan pernah terpisahkan selamanya. 一个爱主的基督徒，一定是肯为基督牺牲的基督徒。 Seorang yang mengasihi Tuhan pastilah seorang yang mau rela berkorban bagi Tuhan. 一个爱家庭的人，肯定他一定会为家庭牺牲。 Seorang yang mengasihi keluarganya, ia rela berkorban untuk keluarganya. 一个爱宗教的人，他一定肯为宗教牺牲。 Seorang yang mengasihi agamanya, ia rela berkorban untuk agamanya. 那一个爱财富的人，他一定肯为财富牺牲。 Ketika seorang mengasihi harta, mencintai hartanya, ia berani berkorban untuk mendapatkan harta kekayaan. 注意提摩太前书6章10节， Kita perhatikan 1 Timotius pasal 6 ayat 10, demikian bunyinya. 贪财是万恶之根。有人贪恋钱财，就被引诱离了真理，用许多的愁苦把自己刺透了。 1 Timotius pasal 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab untuk memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. 当我们爱钱财比爱神更重要的时候， Ketika kita mencintai harta kekayaan melebihi mencintai Tuhan, 我们就会想尽各种犯罪的方法来得到更多的金钱。 maka kita akan memikirkan bagaimana cara dosa yang untuk memperoleh harta yang lebih banyak lagi. 从早到晚拼命的去找钱， Dari pagi sampai malam giat mencari uang. 家庭不要顾了， Keluarga tidak perlu lagi dijaga. 所以家庭的家中的感情就破裂了， Sehingga hubungan dan relasi dengan keluarga rusak. 失去了和谐， Hidup tidak harmonis. 更出卖了我们的诚实。 Dan kita rela menjual kejujuran. 这里我们发现，这位有钱的少年人， Di sini kita lihat orang muda yang kaya ini, 因为他爱钱财比爱神更重要， karena ia mengasihi, mencintai hartanya melebihi ia mengasihi Tuhan, 结果他就失去了永生。 maka ia kehilangan hidup yang kekal. 最后，马太福音19章23到24节说。 Selanjutnya Matius 19 ayat 23, 24 berkata, 耶稣对门徒说：“我实在告诉你们，财主进入天国是难的。我又告诉你们，骆驼穿过针的眼，比财主进入神的国还容易呢。” Yesus berkata kepada muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. 骆驼当然不能够进入针孔，对吗？ Tentu kita tahu seekor unta tidak bisa melewati lubang jarum, bukan? 这里解释， Maksud dari penjelasan ini, 耶路撒冷中有一个小的城门， di Yerusalem ada sebuah pintu darurat, 它又称为真眼。 bagian atasnya itu melengkung menyerupai lubang jarum. 骆驼如果要进入这个小的门，它就要把背上的货物全部卸下来。 Ketika seekor unta mau melewati pintu dan memasukinya, ia harus menurunkan semua beban yang ia angkut ke bawah. 它就要屈屈的跪下，慢慢的走进这个
小门。 Ia harus berlutut dengan rendah untuk mampu melewati pintu kecil itu. 意思呢，就是告诉我们，成为基督徒，我们要放下生活一切的重担。 Artinya kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya harus menyerahkan, meletakkan segala beban pergumulan hidup kita. 我们在主的面前谦卑，接受神的恩典。 Dengan penuh kerendahan hati datang ke hadapan Tuhan, menerima anugerah yang Tuhan berikan, 就能够得救。 maka kita beroleh keselamatan itu. 我们再注意第21节， Kita perhatikan ayat ke-26. 耶稣看作他们说：“在人这是不能的，在神皆凡事都能。” Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. 弟兄姐妹，唯有主的带领， Saudara terkasih, hanya dengan pimpinan Tuhan, 主的领导， petunjuk yang Tuhan berikan, ajaran yang Tuhan berikan, 就是富翁也可以进入天国。 orang kaya sekalipun dapat masuk kerajaan sorga. 最重要的是对神有信心， Yang paling penting adalah punya iman dan percaya kepada 就 Tuhan. 是好像刚才我们唱的诗一样， Seperti 我们要 pujian 对神有信心， Yang kita naikkan tadi, iman percaya kepada Tuhan, 而不是对我们自己的财富有信心。 bukan beriman dan percaya kepada harta kekayaan yang kita miliki. 这样我们就能够得着永生的生命。 Maka kita boleh beroleh hidup yang kekal. 阿门，弟兄姐妹， Amin, saudara sekalian. 哈利路亚，我们低头祷告。 Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, puji syukur kepada Tuhan. Hari ini kami boleh dikumpulkan di rumah-Mu. Kami bersyukur dapat bertemu dengan saudara seiman kami. Mereka setia datang kepada-Mu Tuhan, mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Walaupun kondisi fisik tubuh mereka tidak leluasa, tapi mereka mempunyai hati dan iman yang tetap diteguhkan di dalam Tuhan. Tuhan, dalam keseharian kami masih boleh berdoa bagi rekan-rekan kami. Kami masih boleh mengasihi dan melayani keluarga kami. Pakailah kami, karena kami tahu Engkau telah memberikan teladan rela berkorban. Kami pun mau taat seperti Engkau. Meninggalkan manusia kami yang lama, yang suka marah, yang suka kecewa, yang suka iri hati, suka tersinggung, tapi kami mau memakai manusia baru kami, yaitu manusia yang penuh kasih yang telah Engkau ajarkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bersyukur Tuhan memberi kekuatan buat setiap kita untuk belajar berkenan pada Tuhan. 我们谢谢上帝时常给我们有感恩的心， Memberikan persembahan. 感谢我们有机会能够来奉献。 Kita memuji Tuhan nomor 33 memperkenan hati Tuhan. 我们唱诗33首，合神心意。我相信。
给我们每个人都有健康，每个人都有喜乐。在我们的生活当中，主你没有撇下我们。虽然有的时候会遇到很多的挫折，但是主仍然保守我们平安的度过。我们的需要，主你会为我们开门开窗，让我们从门不能打开，但是窗还是能够开。主的恩典没有停在外面，乃是进入我们家里。主啊，谢谢你，你也给我们每个人有奉献的机会。今天我们来到主的面前，愿意将我们一部分的金钱献给主，求主悦纳，使用在主的国度里。谢谢主，祷告交托是奉主名所祈求的。阿门。 Silakan duduk. 请坐。 Kita akan doa syafaat oleh Musa Lydia. 林牧师，好。 Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baik yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk teman-teman telah meluangkan waktu ke rumah Tuhan untuk beribadah, menyembah Engkau, memuji Engkau, mendengar firman Tuhan yang mengajarkan kami mau berkorban bagi sesama. Walaupun sulit, tetapi Tuhan akan memampukan kami. Bila kami makin dekat dan makin dekat kepada Tuhan, kami akan dimampukan. Seperti Ibu Jimmy, dia sekarang perlu berdiri sebentar karena lama duduk, tapi dia sudah berusaha untuk hadir. Itu akan menjadi teladan yang sangat baik bagi kami yang masih sehat, tapi kadang-kadang malas. Mohon belas kasih Tuhan. Jimmy menjadi teladan bagi kami, tetap mau semangat beribadah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau menjamah melawat dia, memberi kesembuhan, kekuatan kepadanya, memberikan dia damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Bukan hanya Jimmy, setiap kami juga. Kami butuh damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Ampuni kami karena kami manusia yang sangat lemah, mudah terpancing oleh emosi-emosi orang lain. Ajari kami biar kami itu juga tetap tenang, biarpun orang lain lagi emosi. Tolong kami Tuhan, mampukan kami, ampuni kami. Kami juga mengucap syukur untuk paduan suara Ciaring, yaitu Komisi Usia Indah. Malam hari ini akan ke rumah duka mempersembahkan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Bapak Kusno Gojali. Dia telah persiapkan hati untuk ikut Padus Ciaring ini pada hari Paskah yang akan datang. Tapi Tuhan mempunyai kehendak. Dia sudah mendahului kami pulang ke pangkuan Bapa di surga. Mohon Tuhan memberi penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang sedang berduka. Dan kami juga merasa kehilangan, karena dia begitu setia datang Ciaring. Kalau tidak datang pun dia begitu bertanggung jawab. Telepon memberitahu keadaannya, kenapa hari itu dia tidak bisa datang. Ini juga satu teladan yang sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur teman-teman kami sudah daftar untuk ikut retreat yang sebentar lagi akan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 21 Maret bulan ini. Retreat Komisi Usia Indah Krasis Priangan. Ada sekitar 400 orang akan hadir.
dari berbagai daerah. Dan semua juga sudah berumur 50, 60, 70, 80 sampai 90. Tapi mereka begitu semangat ya untuk berkumpul bersama dengan teman-teman, untuk mendengar firman Tuhan, untuk latihan olahraga supaya sehat rohani, sehat jasmani. Kami juga menyerahkan teman-teman kami yang sudah mendaftarkan diri diberi kesehatan, sehingga pada saatnya mereka boleh hadir dengan baik. Kusno Gojadi, Bapak Kusno Gojadi sudah daftar, namun dia sudah dijemput pulang oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk yang masih sehat, yang bisa hadir. Berikan kami hati yang berkobar-kobar, menanti hari-harinya kami akan berangkat bersama ke Bandung mengikuti retreat tahun ini. Tuhan berkati pada saat itu Padus Paduan Suara akan mempersembahkan puji-pujian. Tolong kami, walaupun sudah bisa nyanyi, tetap rendah hati, tetap disiplin, mau mengikuti latihan, tidak menganggap dirinya hebat, sudah bisa, dan tidak mau ikut latihan. Mohon pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau baik. Ada Mary Jong, Rose Mary Jong yang begitu lembut. Kami ajak malam hari ini untuk jadi pianis, dia langsung iya walaupun dia sibuk. Ini teladan yang sangat baik bagi kami. Tuhan memberkati Rose Mary Jong. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman kami. Hari ini kami bersyukur ada pemeriksaan kesehatan. Kami bersyukur Dr. Tio Rimut yang sudah datang siap untuk memeriksa kesehatan kami. Kami juga bersyukur ada teman-teman baru yang datang. Kami mohon Tuhan melindungi, memberi mereka kesehatan yang baik, sehingga minggu depan, Jumat depan mereka boleh bergabung dengan kami lagi. Kami mengucap syukur semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mengikuti online. Tuhan menjamah kami, melawat kami, memberi kami setiap kesehatan yang baik, hati yang penuh gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kami bersuka cita punya Tuhan seperti Engkau, yang selalu menghibur kami, menguatkan kami, dan juga mengajar kami saling mengasihi, saling mendukung satu dengan lainnya. Terima kasih Tuhan telah mendengar seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menutup fungsi ibadah ini. Kita doa Bapa kami. Setelah itu kita akan berdiri, kita nyanyi segala puji syukur ya. Yuk kita berdoa lebih dalam. 我们在我们在天上的父，愿人都尊你的名有神，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们最有的意思，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免人的债，不叫我们见失万难，救我们脱离仇敌，因为国度、权力、荣耀、全是的，直到永远。 Mari kita berdiri, kita memuji Tuhan, segala puji syukur hanya kepada Tuhan. Bagi yang baru kami sambut minggu depan boleh hadir kembali di ibadah kita. 我们唱诗一切歌颂赞美，一切歌颂。Depan yang paling depan. Segala puji syukur. Padahal masih belum